straight. Left. Right. No, left. Tak. Tadi makcik cakap ambil kiri. Saya faham makcik. Saya akan ambil kiri. Terima kasih makcik. Ada cakap Melayu orang situ. Kembara kali ini membawa Azura ke Sedim, iaitu di tenggara negeri jelapang padi bersama rakan lama Zalim. Hello? Dah, Abang Zali dah. Azura dah bertolak dah. Sekejap dah. Azura dah lepas dah. Apa nama ni? Papan tanda hutan likur Sungai Sedim. Dah, baru je lepas. Mungkin dalam 15 minit lagi kot sampai lah. Okay? Okay, bye. Bagi penggemar sukan ekstrim berkaya arus deras, nama Sedim sudah tidak asing bagi mereka kerana destinasi eko-pelancongan yang terletak dalam daerah Kulim Bandar Baru ini adalah di antara gelanggang terbaik untuk menguji skill berkayak. Manakala yang masih tidak pasti pula, Sedim terletak kira-kira 30 km daripada Bandar Kulim dan terdapat pelbagai pengangkutan awam untuk membawa anda ke sini. Rasanya dah nak sampai sebab ditulis kat situ Sungai Sedim Eco Camp Adventure Team and Programs. Memang betul lah nak sampai. Itu jalannya. Rasanya dalam masa 5 minit atau kurang boleh sampai. Sudah tak sabar. Mana Abang Zali? Kawasan ni besar juga ni. Tempat berkaya pun tak tahu mana. Hai Zura. Assalamualaikum Abang Zali. Maaflah Azura lewat sikit. Okey, jadi Azura tak sabar kat mana kita nak berkaya. Azura tak nampak pun tempat dia. Kita nak kayak. Sebenarnya Azura dah terlewat kan tak sampai. Rutin kayak tu rafting semua dah naik di atas. Jadi maksudnya kita kena pergi dengan alternative line lah. Alternative line tu macam mana pula? Kita terpaksa pergi dengan basikal. Basikal? Ya. Aduh, Azura tak tahu lagi macam mana, tak pernah naik basikal dalam hutan lagi ni. Apa yang ni kita akan naik pelan-pelan dan kita ajar masa semasa. Okey. Okey, jadi bersama kita adalah kawan-kawan yang serta sekalian. Halo? Hai. Okey. Walaupun berbasikal bukit ini terkeluar daripada jadual asal, Azura terpaksa akur dengan cadangan Zali kerana dia lebih berpengalaman di kawasan eko pelancongan yang baru dibuka pada tahun 2005 yang lalu. Ya, untuk ciri keselamatan kita takut jatuh ke apa. Jadi tak risiko tu taklah teruk sangat, dia meminimalkan keselamatan kita. Okey. Sebelum memulakan kayuhan meredah Gunung Inas, langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian ialah keadaan basikal, iaitu brek dan tekanan angin tayar yang betul. Di samping peralatan lain seperti topi keledar, pakaian yang sesuai, peralatan menukar tayar, sedikit makanan ringan dan yang penting ialah air minuman supaya tenaga yang keluar ketika berkayuh dapat bertahan hingga ke destinasi yang dituju. Okey, kita tolak sekarang. Okey. Jom. Okey. Jom.
Rupanya, meredah hutan secara berbasikal ini lebih mencabar fizikal dan mental. Seringkali kemahiran Azura mengendalikan basikal diuji. Apatah lagi bila melalui denai kecil yang penuh batu tajam dan ranting pokok yang sememangnya banyak sekali terdapat di sepanjang perjalanan dalam hutan simpan Gunung Inas. Dari pengalaman ini, barulah Azura faham kenapa Zali begitu menekankan soal tekanan angin pada tayar sebelum memulakan perjalanan tadi. Sebabnya, jika tidak cukup angin, tayar akan rosak apabila melalui denai yang tidak rata atau ada batu tajam seperti ini. Bukan itu saja yang Azura pelajari, tetapi rupanya untuk mendaki bukit secara berbasikal ini juga memerlukan kemahiran, terutama sekali dalam mengawal keadaan kayuhan dan menggunakan transmisi gear yang betul. Yang bukit dan kita kena tukar gear kepada gear rendah. Macam mana nak tukar gear daripada gear rendah? Tunjuk tak? Kena tekan ni. Ni, tarik. Okey. Okey, nak bawa dia turun ni. Dia turun dah. Okey, dah turun dah. Okey, dah turun dah. Dah ringan dah. Okey. Okey ya? Okey. Boleh ke? Boleh. Jadi dia untuk naik bukit kena pakai gear tinggi rendah. Gear rendah Oh, so naik bukit gear rendah. untuk ringankan kayuhan. Jadi dia punya kayu lagi laju. Ya, lagi ringan. Lagi ringan. Dia boleh naik. Oh, okey. Dia boleh naik cepat sikit. Sekarang baru boleh kayu betul. Okey, kayu betul-betul. Ringan dah. Tadi macam nak, aduh. Jangan boleh dah tu. Boleh ni, okey ready? Okey, jaga. Okey, mula weh. Ya. Okey dah. Tu kira okey dah tu. Nak tahu kenapa Azura menukar gear tadi? Sebabnya sekarang ni Azura dah berada di antara 150 hingga 200 meter daripada aras laut. Walaupun penat, tetapi rupanya memang berbaloi apabila meredah hutan secara berbasikal kerana Azura berpeluang melihat dengan lebih dekat beberapa jenis spesies pokok seperti meranti, tembaga, kulim, terap dan keledang yang menjadi kanopi semula jadi sepanjang kayuhan Azura petang ini. Namun belum sempat menarik nafas lega, satu persatu cabaran menanti. Kali ini, balak tumbang terpaksa kami lepasi. Macam ni go slow. Stop lagi. Ada kayu lagi. Perjalanan Azura di hutan simpan Gunung Inas ini diuji lagi. Kali ini, kami terpaksa turun ke dalam sungai ekoran jambatan yang sedia ada roboh dan membahayakan. Tak sanggup rasanya Azura nak meneruskannya, terutama sekali apabila terpaksa mengangkat basikal. Perjalanan kami terhenti seketika. Ada sesuatu yang Zali nak kongsi bersama. Ya, Azura keluarkan kamera dulu. Okey. Azura, tengok Abang Zali tunjuk cara nak dapat kali je. DJ. Betul, DJ Timah ada lagi kat sini ya? Dia ambil masuk tangan macam ni. Masuk pasir. Kemudian kita ayak. Ayak macam tu je. Azura Tak nak nampak cuba dah. boleh? Boleh. Boleh ya? Tengok tu. So tu BJ Timah tu. Timah. Sejak bila dapat Abang Zali tahu pasal tempat BJ Timah ni? Yang ni mula 10 tahun dulu masa kita masuk sini, orang kampung pun dah tahu lah. Kemudian ada satu company dah nak buka, nak ambil biji sini. Tapi setelah jadi kawasan rekreasi, kerajaan dah tidak benarkan, lagipun dia boleh mencemarkan air sungai-sungai ni. Yang sebelah sungai Meskipun sana, sejarah mendulang biji timah di Sungai Riau yang terletak antara Gunung Inas dan Gunung Bintang telah berlalu, namun masih terdapat lagi mineral perut bumi ini yang dapat dilihat jika anda berpeluang ke Sedim. Perjalanan kami diteruskan dengan laluan yang agak landai dan menurun. Lega rasanya apabila kayuhan kami tidak lagi memerlukan tenaga yang banyak seperti mendaki tadi. Setelah sepetang berkayuh mendaki hutan simpan Gunung Inas,
Akhirnya Azura, Zali dan rakan-rakan sampai ke kawasan air terjun, iaitu gelanggang pertama yang mesti ditempuhi oleh setiap penggemar sukan ekstrim meredah arus deras di Sungai Sedim. Menantikan cabaran keesokan hari, Azura terpaksa bermalam dahulu di kawasan Sungai Sedim yang sememangnya popular di kalangan masyarakat setempat. Cuaca bagaikan memberi isyarat bahawa hari ini adalah permulaan yang baik untuk Azura memulakan aktiviti berkaya arus deras di Sungai Sedim. Untuk cabaran di Sedim, Zali menjelaskan tentang kepentingan memakai topi keledar dan jaket keselamatan serta penggunaan pendayung sepanjang aktiviti berlangsung. Paling penting, setiap peserta perlu mendengar arahan juru pandu arah, terutama sekali semasa mendayung nanti. Apa yang Azura diberitahu oleh Zali, cabaran yang akan ditempuhi sepanjang 15 km perjalanan ialah 24 jeram yang berada di tahap 3 hingga 4 dan kadang-kadang melepasi grade 5. Masa yang ditunggu dah pun tiba. Hafiz memulakan cabaran secara solo. Kemudian diikuti oleh Azura yang berkayak bersama 4 lagi rakan-rakan. Kata orang tak sempat nak bernafas, cabaran jeramnya tak henti-henti antara satu dengan yang lain. Bagi Zali yang dah biasa dengan keadaan di sini, ada kalanya agak goyah juga menongkah arus. Ya, Azura, lepas ni kita akan jumpa jeram nama Big Ben. Kenapa dia panggil Big Ben? Jeram Big Ben sebab dia special sikit jeram dia, batu di tengah-tengah. Patutlah lokasi arus deras di Sungai Sedim ini disenaraikan antara yang popular bukan sahaja di Malaysia tetapi penggemar sukan ekstrim di luar negara. Yang ketara dapat Azura rasakan apabila berkayak di sini ialah cerun jeram yang bukan sahaja mempunyai tahap air yang berbeza tetapi juga ketinggian dan batuan besar yang kadang-kadang memberi halangan untuk kami meneruskan perjalanan. Contohnya di jeram ini, keadaan batuan besar yang menghalang laluan air di tengah-tengah memaksa kami lebih berhati-hati dengan kecerunan laluan aliran airnya. Terdapat beberapa kategori sungai yang dikategorikan dalam berkayak arus deras. Antaranya ialah sungai berombak dan sungai berbatu yang dikenali sebagai Creek River. Di Sedim, sungai di sini adalah dikategorikan sebagai sungai berbatu yang lebih berbahaya kepada peserta berkayak. Sampai ke ending point berapa lama lagi? Lebih kurang dalam 4 jam lebih lagi lah. Aduh, jauh. Boleh kalau ada nak katakan yang perjalanan kita ni dah separuh jalan, boleh? Dia lebih kurang suku je. Suku je? Jauh lagi sebenarnya. Aduh. Jeram seterusnya yang menanti kami ialah jeram Triple Nightmare yang berketinggian hampir 10 meter. Aliran airnya cukup kuat untuk menghanyutkan sebarang benda yang jatuh ke dalamnya. Di Triple Nightmare, kategori tahap kesukarannya berada di tahap 3 dan kadang-kadang boleh mencapai tahap 4 dan 5. Lihatlah aksi-aksi yang sempat Azura rakamkan semasa rakan-rakan melalui jeram ini.
Bukan calang-calang orang boleh memboloskan diri daripada keluk jeram yang sempit dan ketinggian air yang jatuhnya agak deras berbanding dengan cabaran sebelum ini. Tetapi dalam apa juga situasi yang mencemaskan ketika berkayak arus deras ialah jangan mudah cemas dan menggelabah apabila kayak berada di dalam keadaan yang tidak stabil. Dan yang penting sekali ialah kerjasama antara peserta-peserta yang lain bagi memastikan perjalanan yang selamat. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku, gunakan tali keselamatan yang berada di sisi kayak untuk menyelamatkan diri. Seperti rakan-rakan yang lain, Azura juga tidak mahu ketinggalan untuk merasai kekuatan jeram ini. Malang tidak berbau. Itulah yang terjadi kepada Azura dan rakan-rakan apabila kayak kami terbalik. Nasib baik semuanya selamat. Setelah melepasi Triple Nightmare, kali ini kami melalui pula Jeram Kasai. Ia terbentuk seakan-akan air terjun. Namun, kekuatan arus dengan batuan licin sememangnya cukup menggerunkan setiap peserta ekspedisi. Kita ada 2 grade 4. Hari ini yang kita akan tempuh 2 grade 4 dan 8 grade 3. Grade 3 continue. Yang lain tu banyak dengan grade 2. Sungai Sedir ni dia banyak daripada mula sampai last. Semua rapid, kecil besar semua ada. Memang dari segi teknikal dia memang susah sebab itulah kami. Inilah dia jeram yang dikenali dengan nama Elbow Falls. Jatuhan air yang deras dan lencongan sungai yang tajam memberikannya nama sedemikian. Okay, forward! 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 Sekali lagi, kerjasama ahli pasukan memainkan peranan penting. Pun begitu, kadang-kadang ada juga ketiganya Malang tak berbau. Contohnya semasa Zali melalui Elbow Falls yang mempunyai keluk jeram yang curam. Nak tahu apa dah jadi pada Zali ketika itu? Inilah dia. Jeram rasa yang paling teruk sekali kita nak buat sebab Abang Zali pun dah cedera. Sebab rasa terantuk. Besar satu abang kita tadi masih terang jatuh. Dia terantuk atas dua-dua. Azura pun kena atas kepala. Susah abang tentuk pun sakit. Campur gigi lagi. Tapi Abang Zali lagi teruk lah. Okey, gigi. Ada patah ke? Patah ha? Gigi patah ke? Ini dia panggil elbow drop tu ya? Elbow fall. Ini yang dia panggil elbow fall tu yang rasa pada Azura yang paling bahaya lagi lah. Paling-paling bahaya yang dah kita lalui tadi. Tetapi situasi ini tidak menghalang Zali mahupun Azura meneruskan perjalanan yang masih berbaki ini. Dan dalam tempoh lebih daripada 3 jam, kami berhempas pulas meredah keluk jeram. Membolos diri daripada batuan yang memerangkapkan perjalanan, akhirnya Azura sampai di tengah-tengah kawasan Jambatan Gantung. Ini yang salah satu yang special insiden ni. Ini adalah the tree walk ataupun jambatan gantung yang terpanjang di dunia lah. Oh ya? Ya. Berapa panjang ni? Yang ni panjang dia 950 meter. Di depan sana ada pintu masuk. Jadi kita akan masuk. Kita akan lalu kat ni. Nanti Abang Zali akan buat jurang begini. Alright. Ya.
Memang menarik sekali pemandangan jambatan gantung terpanjang di dunia ini daripada sudut pandangan bahagian bawah. Nama dia jambatan gantung. Forward. Forward. Perjalanan kami diteruskan hingga ke lokasi penamat bagi sukan berkaya arus deras di Sungai Sedim ini. Sememangnya cabaran Sungai Sedim menuntut ketahanan fizikal dan mental. Okay, give me five. Benarlah kata orang, tak lengkap catatan perjalanan Azura di Sedim ini kalau tidak melalui laluan jambatan gantung yang terpanjang sekali di dunia, iaitu 950 meter yang berada di atas hutan hujan khatulistiwa. Jambatan gantung yang diperbuat daripada besi keluli ini memakan perbelanjaan sebanyak 6 juta ringgit Malaysia. Pembinaan jambatan ini telah dilakukan pada awal tahun 2004 dan telah siap dibina serta mula beroperasi pada penghujung tahun 2005. Satu pemandangan landskap yang amat menarik daripada ketinggian 26.9 meter paras hutan dan 50 meter paras bumi yang boleh Azura terjemahkan melalui visual dan jurnal perjalanan bahawa Sedim adalah antara destinasi sukan lasak yang terbaik untuk kita semua mencuba dan beriadah. Okay, Azura dah pun berada di laluan kanopi The Tree Top Walk. Ia adalah yang terpanjang di dunia sepanjang 950 meter. Azura dah pun sampai separuh jalan. Kat belakang Azura ni ialah hutan simpan Gunung Inas. Dah pun Azura lalui dekat lereng-lereng bukit tu dengan menggunakan mountain bike. Oh, memang susah. Dia telah menguji dari segi ketahanan mental dan juga fizikal Azura. Nasib baik Azura pergi gym, jadi stamina tu dah ada. Jadi kat bawah Azura ni ialah Sungai Sedim. Mengikut blog-blog yang tertulis dalam internet, Sungai Sedim adalah antara yang paling susah atau paling sukar untuk sukan white water rafting. Memang betul. Sebab kalau tengokkan ia pada tahap 3 dan juga 4, kadang-kadang 5 pun ada. Abang Zali sampai tercabut gigi dia. Azura pun ada rasa sakit-sakit badan. Tapi sesiapa kalau nak datang ke sini, ke Sungai Sedim nak buat acara white water rafting, mesti bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Sebab memang susah. Jadi kalau siapa-siapa nak datang, kena bersedia dari segi fizikal dan juga mental. Memandangkan cuaca pun dah nak gelap, Azura kena balik. Sampai di sini saja laporan Azura di Sungai Sedim. Kita jumpa lagi.